بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyaminih faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah. Faqala: wa in kana shay'an yasira ya Rasulullah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah, ataupun nama dia Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyaminih, barang siapa yang mengambil hak saudara dia yang Islam dengan sumpah tipu. Barang siapa ambil hak saudara dia yang sama-sama Islam, dia ambil dengan jalan tipu, dengan sumpah tipu, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan baginya neraka. Kalau kita ambil hak kawan kita yang sama seagama, kita curi hak dia, kalau kita curi hak dia dengan jalan yang tidak betul, dengan jalan yang tidak benar, Allah mewajibkan neraka kepada kita, wa harrama 'alaihil jannah, dan Allah haramkan syurga ke atas kita. Seorang lelaki sahabat Nabi tanya Nabi, dia kata, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, kalau benda hak dia ambil itu benda yang syai'an yasirah, benda lekeh, benda yang tak berharga, sama juga ke hukum dia? Kok kalau kita curi kereta, maka Allah haramkan kita masuk syurga, Allah wajibkan kita neraka, tak apa. Kalau kita curi benda hak lekeh, benda tak ada harga, adakah hukuman dia sama? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wa in kana qadiban min arak. Nabi kata, ya, walaupun hak kamu curi itu kayu arak yang diguna untuk suki gigi, tak sah kata kamu curi duit dia beribu-ribu, tak sah kata kamu curi kereta dia, tak sah kata kamu curi motor dia, tak sah kata kamu curi handphone dia, tak sah kata kamu curi benda-benda yang berharga hak dia. Kamu curi kayu sugi dia, kamu haram masuk syurga dan wajib kamu masuk neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Adi bin Amirah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ista'malnahu minkum ala amal fakatamana mikhyatan fama fawqaha kana ghululan ya'ti bihi yawm al-qiyamah. Faqama ilayhi rajulun aswad min al-ansar ka'anni anzuru ilayhi. Faqala ya Rasulullah iqbal anni amalak. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ma lak? Qala sami'tuka taqul kaza wa kaza. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana aquluhu al-an man ista'malnahu minkum ala amal falyaji biqalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhadh wa ma nuhiya anhu intaha, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Adi bin Amirah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man ista'malnahu minkum ala amal, barang siapa yang kami tugaskan dia untuk buat satu kerja. Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang aku lantik, yang aku pilih untuk menjalankan tugas buat satu kerja. Fakatamana mikhyatan fama fawqaha, tiba-tiba dia menyembunyikan satu jarum ataupun benda yang lebih besar daripada jarum itu. Dia ditugaskan untuk buat satu benda. Masa dia menjalankan tugas itu, dia ni pecah amanah. Itu ceritanya. Masa dia menjalankan tugas yang orang bagi ke dia tu, dia ada curi satu benda yang menjadi amanah dia. Sama ada yang dia curi itu mikhyatan, satu jarum aja, sebatang jarum kecil aja. Fama fawqaha, ataupun hak dia curi yang ambil tu benda yang lebih besar daripada jarum. Kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, itu dia anggap sebagai pengkhianatan. Kalau hak dia curi itu benda kecil, sekecil jarum sekalipun, itu dianggap sebagai satu pengkhianatan. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, hari kiamat esok dia pergi menghadap Allah dalam keadaan dia bawa benda-benda hak dia curi ni, benda hak dia pecah amanah ni. Tengoklah apa dia curi. Kalau dia kerja DNB, dia curi kabel, kabel tu dia tanggung waktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kerja kelang, dia curi radio, radio tu dia bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira apa benda, benda yang bukan hak dia, hak majikan dia, dia curi, dia bawa balik tanpa kebenaran daripada majikan dia. Maka benda tu tak boleh ambil. Kalau dia ambil juga, dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia bawa benda hak dia ambil tu ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama ilaihi rajulun aswad minal ansar, seorang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar, seorang sahabat yang berkulit hitam daripada sahabat Ansar, daripada kalangan Ansar, bangkit berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata macam tu. Ka'anni anzuru ilaih, Adi kata, aku tengok macam aku biasa tengok aja muka dia ni, hak bangkit berdiri di depan Nabi ni. Faqala, maka kata laki-laki itu, ya Rasulullah iqbal anni amalak. Sahabat ni dia bangkit berdiri depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tugas hak kamu bagi dekat aku, ambil balik, aku tak mahu dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma lak? Nabi kata kat dia, hang ni pasal apa? Hang ni pasal apa? Nabi kata, aku tidak marah apa-apa pun, aku tidak kata kamu buat tak betul.
Aku cuma pesan tadi, siapa-siapa pun kalau sekiranya kita lantik untuk buat satu kerja, tiba-tiba dia didapati pecah amanah dengan amanah yang kita bagi ke dia. Di hari akhirat esok, dia menghadap Allah dalam keadaan dia duk rembang bawa benda hak dia pecah amanah ni. Aku cuma habaq macam tu aja. Yang kamu bangkit lompat kata tak mau dah ni pasal apa? Nabi kata kat dia. Qala, jawab sahabat tu, sami'tuka taqul kaza wa kaza. Dia kata aku dengar kamu kata macam tu tadi, maka aku jadi takut. Aku tak mau dah buat kerja apa-apa. Tugas yang kamu bagi dekat aku ni kamu ambil balik. Aku tak mau. Dia kata kerana aku takut kot sat lagi masa dia buat kerja tu aku terpecah amanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana aquluhu al-an man ista'malnahu minkum ala amal falyaji biqalilihi wa kathiri fama utiya minhu akhadh wa ma nuhiya anhu intaha. Nabi kata sesungguhnya aku nak kata lagi sekali depan kamu, barang siapa yang kami lantik dia untuk jalan satu-satu tugas, maka hendaklah dia bawa mai dekat kami sikit ataupun banyak. Kalau kamu ditugaskan pergi kutip duit, banyak mana kamu kutip, banyak tu buat mai. Kalau sikit, sikit. Kalau banyak, banyak. Jangan curi walau sekupang pun. Fama utiya minhu akhad. Setelah kamu buat mai, banyak mana yang orang bagi ke kamu, ambil. Wa ma nuhiya anhu intaha. Dan apa yang dilarang kamu daripada ambil, jangan sekali-kali kamu ambil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada dua hadis ni dapat kita faham bahawa apa juga benda yang ada ke kita amanah. Biji mata pun amanah. Tuhan bagi kat kita mata, mata ni amanah Tuhan. Maka jangan sekali-kali kita pecah amanah. Kita tidak amanah menggunakan mata kita. Kita guna mata tengok benda yang dilarang Tuhan. Bahkan benda-benda yang berkait dengan orang ramai, duit ringgit orang, harta benda orang dan sebagainya, jangan kita pecah amanah. Kerana duit ringgit dia, kalau sekiranya dia bagi kita jaga, maka itu amanah harta yang dia bagi ke kita. Jangan khianati amanah itu walaupun dengan mengambil sekupang daripada duit 10 juta. Barang siapa yang pecah amanah dengan amanah yang diberikan Allah ataupun yang diberikan oleh manusia, maka dia jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan benda hak dia pecah amanah tu dia akan bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lebih teruk lagi di dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, lamma kana yaum Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباء أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, kata Sayyidina Umar ketika berlaku perang Khaybar, sewaktu berlaku perang antara orang Islam dengan orang Yahudi, perang itu nama dia perang Khaybar. Sekumpulan sahabat Nabi mai menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sahabat-sahabat Nabi ini, fulanun syahid, fulanun syahid. Mereka main menghadap Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, kawan kita dah syahid dah, kawan kita syahid dah. Dia beritahulah, orang ni mati syahid, orang ni mati syahid. Begitu. Hatta marru ala rajul. Sehinggalah sampai kepada satu orang sahabat yang juga telah mati. Sahabat-sahabat hak ramai ni kata ke Nabi, fulanun syahid, dia ni pun mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi kata, kalla inni ra'aituhu finnar. Nabi kata, dah, dia ni aku dapat tengok dia ni di neraka.
Tuan-tuan, baru habis perang. Bila habis perang ni, mayat bergelempang di atas padang. Bila dah habis perang ni, Nabi dengan sekumpulan sahabat ni duk berjalan. Sekumpulan sahabat duk ikut Nabi ni berjalan, tengok seorang sahabat-sahabat yang gugur di dalam perang Khaybar ini. Sampai seorang sahabat-sahabat kata dia ni syahid, Nabi tak kata apa. Sampai seorang sahabat kata dia ni syahid, Nabi tak kata apa. Sampai dekat seorang sahabat kata dia ni syahid, Nabi kata dah, aku dapat tengok dia ni di neraka. Sahabat lain semua pakat terkejut, macam mana dia boleh ke neraka sedangkan dia perang sama dengan kita tadi, sedangkan dia mati dalam perang sabilillah, bagaimana dia boleh di neraka? Nabi kata fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Nabi kata dia di neraka kerana selendang ada atas bau dia ni adalah selendang yang dikhianati ataupun selendang yang disembunyikan. Sepatutnya harta orang kafir yang dirampas ketika berlaku perang antara Islam dengan kafir, harta orang kafir tu dia jadi ghanimah, dia jadi harta rampasan perang. Kena buat balik semua sekali, pi lungguk satu tempat, kemudian baru bahagi-bahagi kepada tentera yang pi berperang. Dia ni ambil dulu. Dengan kerana ambil dulu tu mengkhianati apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana khianat itu mati dia sudah tidak jadi syahid. Sebaliknya Nabi kata dia di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita nak bagi tahu ialah mudah sangat bagi kita ni yang semayang, yang puasa, yang baca Quran, yang apa ni, mudah sangat. Tak kena gaya kita terhumban ke neraka. Mudah saja. Kita jangan rasa selesa dengan apa yang kita dah buat selama ni. Kita jangan rasa selesa. Jangan rasa semayang elok dah, jangan rasa duk buat itu ini sikit sebanyak benda-benda agama ni, jangan duk berasa kita selamat dah. Jangan berasa kita selesa sangat dah. Kerana sedikit benda yang kita buat, yang kita rasa tak salah, rupa-rupanya di sisi Allah Ta'ala kesalahan itu menyebabkan rosak kebaikan yang kita dah buat sebelum ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana itu maka suka diingatkan bahawa kita kena sentiasa rendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada dalam diri kita sombong diri, kerana sombong itu membinasakan kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah ni kepada kita, kita mendapat petunjuk dengan mendapat jalan yang benar dalam hidup, dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 9, muka surat 22. Muka surat 22. Tajuk kita pada malam ini bab ma jaa fil jiddi wal hazli fit talaq. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis persungguhan dan pergurauan pada talak. Ni, tajuk yang kita nak tengok malam ni ialah cerita tentang talak. Kalau kita sungguh-sungguh pun jadi talak, kalau kita buat main-main pun jadi talak. Yang kata talak ni benda tak boleh buat main-main, itu maksud dia. Ketahuilah saudaraku, boleh jadi tertalak isteri di dalam senda gurau. Bini boleh jadi tercerai kerana kita melawak. Kerana buat bergurau, buat main-main, buat melawak, boleh jadi cerai sungguh. Begitu. Dan boleh jadi terikat nikah di dalam senda gurau, dan boleh jadi main-main melawak, ikatan nikah sudah pun terikat. Begitu. Dan boleh jadi rujuk dengan isteri dalam main-main dusta. Demikian juga dengan rujuk. Rujuk boleh berlaku walaupun kita buat main-main sahaja. Jadi dia nak bagi tahu kat kita tiga benda ni, iaitu talak ataupun nikah ataupun rujuk. Buat main-main pun jadi sungguh, sungguh-sungguh pun sungguh. Begitu. Adapun tertalak isteri di dalam senda gurau itu, maka iaitu seperti satu orang yang ada mempunyai beberapa kawan dan sahabat ni. Dia buat contoh. Macam mana yang kata talak ni main-main aja tapi jadi sungguh, macam mana boleh jadi macam tu? Katalah dia ni dia ada ramai kawan.
Di dalam pertemuan mereka itu lalu berbual-bual dan bercakap-cakap main dan bersenda gurau mereka itu. Tiba-tiba berkata seorang kepada kawannya yang dah beristeri, "Di mana aku mau mendapat janda kaya?" Maka kata kawannya yang beristeri perempuan kaya, "Nikah engkau dengan isteri aku talakkan dia." Yakni dengan qasad, dengan niat hati bergurau-gurau, maka sudahlah jatuh talak isterinya. Ia jadi macam tu. Melawak ni tengok benda lah tuan-tuan. Ada benda boleh melawak, ada benda tak boleh melawak. Satu orang laki-laki menikah dengan satu perempuan kaya. Dia tak ada apa, tapi bini dia orang kaya. Dia menikah dengan satu perempuan kaya. Mai kawan di rumah dia buat melawak dengan dia, kata, "Hang untunglah, hang ni sengkek tak ada apa, hang boleh dapat bini kaya-kaya macam tu. Hang untung aku bila tau nak boleh dapat peluang macam hang dapat ni. Janda pun tak apa janji kaya. Kalau boleh kat aku janda kaya seorang cantik Kawan ni mai kata kat dia macam tu. Dia ni atas jalan melawak. Dia kata dekat kawan ni, "Betul ke?" Dia kata, "Hang mau kalau janda pun janji kaya je, hang mau betul? Kalau betul ambil bini aku, tak apa aku cerai dia, menikah dengan hang." Dia kata tu atas jalan melawak dengan tujuan nak melawak. Maka jatuh talak. Bermula dalil yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini bukan saja kata aja, bukan saja ulama kata, tapi ada hadis yang menceritakan tentang benda ni. Kata dia, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raj'ah." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara sungguh terbilang sungguh, bergurau terbilang sungguh juga. Nabi kata ada 3 benda, hampa ingat sungguh-sungguh pun jadi sungguh, hampa buat main-main pun benda tu jadi sungguh. Pertamanya nikah. Keduanya talak. Ketiganya rojok dengan isteri. 3 ni dia kata. Dan kata At-Tirmidzi, bermula hadis Abi Hurairah ini ialah hadis yang hasan lagi gharib. Dan kata dia lagi, bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi yang mujtahidin daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lain daripada mereka itu. Baik, satu lagi diberi misal tertalak isteri atas bergurau senda. Dia buat contoh satu lagi. Macam mana yang kata melawak ni boleh menyebabkan isteri tercerai. Iaitu seperti seorang laki-laki yang mempunyai isteri yang sangat dikasihnya. Satu orang laki-laki ada bini yang dia cukup sayang kat bini ni. Cukup sayang. Maka disuruhnya isterinya turut apa kehendaknya. Bini ni dia suruh buat apa saja. Tiba-tiba enggan isterinya turut sebagai suruhnya itu. Dia duk suruh bini dia buat yang tu, buat yang ni, buat yang tu. Bini turut semua. Tiba-tiba satu hari bini tak mau turut lagu macam dia mau. Maka ia pun mengeluarkan ugutan dengan talak. Lalu kata dia, "Tertalak kamu." Atau katanya, "Aku talak akan kamu." Dengan qasad bergurau dan main-main dan ugut. Maka yang demikian itu jatuh talak ke atas isterinya. Suruh bini duk buat semua. Sekali itu dia suruh bini tak buat. Dia kata, "Hang tak buat. Betul ni, hang tak buat. Aku cerai pun hang." Dia kata. Dia niat nak gempak aja. Dia niat nak gempak bini dia supaya bini dengar lagu tu takut buat lagu macam dia suruh. Dia gempak tu jadi sungguh dah. Jatuh dah satu talak. Kalau sekiranya tak sebut bilangan. Betul ni, hang tak buat. Aku cerai hang. Dia kata, "Aku cerai hang berapa tak sebut." Bila berapa tak sebut, jatuh satu. Kalau dia sebut, jatuh ikut bilangan yang dia sebut. Begitu. Apabila talak itu rajai, maka boleh dah dia rajak di dalam iddahnya. Kalau sekiranya talak tu talak satu saja, maka itu talak rajai. Maka lepas tu, bila malam ni main-main mengaji dengar, Allah kata, balik tak lagi boleh rajak. Dia kata kat bini dia ni, "Aku kata malam tu aku silap. Aku rajak balik ke hang." Kena rajak balik.
Dan apabila talak itu yang 3, maka pastilah kembali berangkat nikah kemudian daripada bercina buta. Dia kata. Kalau dia gempang tadi, dia kata betul hang tak ubat aku suruh ni, betul hang tak ubat aku cerai hang talak 3. Dia kata dia bagi 3, ataupun dia bagi lebih daripada 3, maka jatuh 3. Betul ni hang tak mau ni, aku bagi talak 7. Dia kata 7 jatuh 3 juga. Bila malam ni main-main mengaji, Allahu Akbar, dia kata dia setelah liang tak lepas, maka dia tak boleh lagi dah rajuk isteri dia, sebab perceraian berlaku talak 3, melainkan dengan cara apa? Dengan cara nikah setelah muhallil. Dia kata cina buta. Bini dia tu kena pergi menikah dengan orang lain dulu, dan mesti berlaku persetubuhan dengan orang lain dulu, dan kemudiannya bercerai dengan orang lain tu, dan kemudiannya sampai habis iddah dengan kawan tu, barulah dia boleh pergi menikah balik dengan bekas isteri dia ni. Menikah bukan cara rajuk, menikah dengan akad semula, kena jadi pengantin balik. Dan dalam mazhab Syafi'i dia mensyaratkan nikah cina buta ini mestilah tidak dirancangkan. Kalau rancang tak sah juga. Dia sayang sangat kat bini dia, cuma hari itu tak macam mana kan silap dia pergi kata macam tu, maka bercerai talak 3. Lepas tu dia kok mana pun dia nak menikah balik dengan bini hak dia sayang ni, maka dia upah satu orang suruh pergi menikah dengan bini dia, dengan tujuan supaya lepas tu bercerai dia nak menikah balik. Kalau dia rancangkan benda tu, maka tidak sah. Benda ni mesti berlaku tanpa dirancangkan. Bini tu mesti lepas habis iddah dengan dia pergi menikah dengan orang lain, tak ada rancang apa, kemudian jadi bercerai dengan orang tu dan sebagainya, barulah boleh menikah balik dengan dia. Begitu. Dan jikalau mati salah seorang kemudian daripada talak yang bergurau dengan tiada sempat rajuk, maka tiada boleh berpesaka lagi. So dia pergi merawit lah. Dia gempang bini dia. Betul ni hantar abad ni aku suruh ni. Bini dia kata tak mau lah, apa abang duk suruh macam ni. Betul, aku nak tanya lagi sekali, betul hantar abad? Bini dia kata betul, tak abad aku cerai hang, dia kata. Bini terkejut, kata kena cerai, mati. Bini sakit jantung. Dengar abang cerai saya, mati. Bila mati bini itu, harta bini itu dia tak boleh terima sebagai pesaka. Sebab apa? Sebab mati dalam keadaan bukan isteri dia. Mati dalam keadaan dah diceraikan, maka pesaka tak boleh dapat ke dia. Dan apabila tinggal sama-sama dengan tiada rujuk ataupun dengan tiada bercina buta, maka dikatakan tak mengapa talak dalam senda gurau tadi, maka kalau beranak, jadilah anak itu anak zina. Oh, karut lah tuan-tuan. Karut lah benda ni. Punca apa tuan-tuan? Punca tak orang mengaji aja, punca dia sikit aja. Punca tak mengaji. Jadi bila tak mengaji ni, dia hidup lagu macam orang tak ada apa dah. Dia buat apa hari-hari dia tak tahu, langgar hukum ke, salah dari segi agama ke, apakah dia tak tahu. Dia buat ikut nak belah aja. Dia nak belah straight ke, dia nak belah menyerong ke, lagu mana dia belah. Maka akhirnya secara tidak sedar, rupa-rupanya dia dengan bini dia sudah jadi zina hari-hari. Anak hak lahir tu bukan anak dia. Maka inilah benda-benda yang agama sangat-sangat suruh kita bagi perhatian. Jangan kejahilan itu menyebabkan rosak keturunan. Kerana jahil kita rosak sepasal keturunan kita rosak. Lahir pula dalam pada tu, lahir pula anak perempuan. Anak perempuan tu anak luar nikah. Pergi jadi wali pula menikah anak tu, maka nikah anak tu pula jadi nikah tak sah. Dia merawit habis keturunan semua sekali. Itu sebab tuan-tuan bila nak menikah ni, Islam dia suruh tengok ni, semua benda ni suruh tengok. Tengok keturunan dia ni, keturunan dia siapa, mak pak perempuan ni siapa. Kalau sekiranya mak pak dia terdiri daripada orang-orang yang reti agama, yang ada ilmu dan sebagainya, kita rasa lebih sejahtera. Berbanding dengan pergi menikah dengan anak orang yang kita tengok pun kita susah hati, semayang bang pun tak tahu bila dan sebagainya, bimbanglah. Kok sekali lagi macam mana jadi kita tak tahu cerita di sebalik itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hendaklah saudara-saudara jauhkan daripada senda gurau dengan soal talak itu. Itu dia. Syekh Idris Al-Marbawi pesan, dia kata tuan-tuan, dia kata tolong jaga-jaga, jangan buat melawak main dengan benda-benda tak boleh buat melawak main ni. Masalah dia kata bergurau dengan nikah
jadi sah nikah. Bagaimana rupa misalnya? Ni nak buat contoh pula. Melawak bab nikah. Hak tadi melawak bab cerai. Ni melawak dalam bab nikah. Macam mana melawak dalam bab nikah boleh jadi menikah sungguh ni? Macam mana? Ini satu perkara yang pasti ambil jaga dengan sungguh-sungguh. Iaitu jangan bersenda gurau dengan nikah seperti yang banyak berlaku di Mesir, dia kata. Yang kata Arab Mesir ni banyak dia melawak benda macam ni, dia kata. Di Mesir dia kata cukup banyak orang-orang macam ni. Iaitu apabila ada satu orang yang mempunyai anak perempuan, maka ia pun mengeluarkan di dalam bualannya yang ia mempunyai anak perempuan. Dia bila ada anak perempuan, dia satu macam punya bangga. Nak cerita ke orang, lebih-lebih lagi ada anak perempuan segak rupa parah pula. Pergi duk cerita ke orang, aku ada anak perempuan umur sekian-sekian rupa segak apa begitu-begini. Jadi macam tu. Maka berkata sahabatnya di dalam bergurau cakap, aku mau nikah dengan anak kamu. Ada pula kawan seorang sudah pergi melawak dengan dia. Bila dia duk cerita dia ada anak perempuan dia segak lah, lagu tu lagu ni anak. Satu kawan sudah buat nakal dengan dia. Kawan ni kata, betul yang ada anak perempuan ni, bagi menikah dengan aku lah. Satu kawan dia kata lagu tu. Atau katanya, beri anak kamu nikah dengan aku. Dia kata kalau lagu tu, bagi menikah dengan aku lah. Maka sahut orang yang ada anak perempuan tadi dalam tertawa-tawa gelak-gelak, aku nikahkan dikau dengan anak aku. Ambillah olehmu, dia kata. Dia pun melawak, dia ingat melawak, kan? Sungguh, nama anak aku. Okey, dia kata, aku nikahkan hang dengan anak aku. Gelak kah. Dia ingat melawak. Maka sahut sahabat yang dalam bergurau senda cakap tadi, sambil tertawa-tawa gelak-gelak, aku terima nikahnya. Dia kata, melawak juga dia ni pun. Melawak juga. Dia kata, sungguh cantik. Dia kata, aku terima nikahnya. Dia kata. Maka sudahlah hukumnya menjadi isteri kepada sahabatnya tadi. Dia kata, kalau ada saksi apa semua cukup rukun, jalanlah, nikah tu sah. Nanya begitu. Apa pula tuan-tuan, lepas pada tu dia ingat melawak. Yang kawan tadi pun ingat melawak. Bagi dia habis tang tu lah, tak ada apa, tak habis dah. Cerita habis dekat melawak tu aja. Sedangkan dalam agama, anak perempuan dia sudah sah menjadi isteri Syekh melawak ni. Lepas tu selang setahun dan sebagainya, dia nak bagi menikah anak dia dengan orang lain. Boleh tak boleh? Tak boleh dah. Sebab anak dia duduk pada status bini orang. Dia tu ingat melawak, dia ingat tak ada apa. Lepas tu orang lain main minang apa semua, kenduri kendara, kira bagi menikah dah. Bagi menikah dengan orang lain. Maka nikah yang kedua itu tidak sah. Kerana dia sudah jadi isteri Syekh melawak tadi. Maka anak perempuan dia dengan hak laki-laki hak baru menikah apa semua ni sudah jadi zina juga. Tuan-tuan tengok akibat daripada apa? Melawak dalam keadaan jahil, tak reti hukum agama. Dia boleh pergi jadi rosak, boleh pergi jadi rosat dan macam tu. Dan satu lagi misal, dia kata seorang laki-laki mendukung anak perempuan lagi kecil turun berjalan, membawanya keluar. Anak perempuan ni kecil lagi, dukung lagi, anak perempuan ni dukung lagi, bawa keluar pergi ke taman, duduk berjalan di taman dan sebagainya. Tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki, ialah taulannya, jumpa dengan satu kawan dia. Maka kata kawan dia tu, siapa engkau dukung ini? Jawab laki-laki tu, ni anak perempuan aku, seorang saja. Dia kata anak perempuan aku seorang ni je, hal lain semua jantan. Dia kata, ni anak perempuan aku. Kata kawan dia, amboi manehnya, nikahkan dia dengan aku. Nah, ilah. Kawan pun set minit. Sampai tengok budak perempuan kecil pun pergi melawak dengan kawan ni. Dia kata, oh anak oi, comel segak sungguh, pergi menikah dengan aku lah. Kecil lagi, budak perempuan ni kecil lagi, tapi dia pergi melawak lagu tu. Maka qasadnya berkata seperti yang demikian itu ialah menyukakan hati laki-laki itu saja. Tujuan dia kata pergi menikah dengan aku tu, tujuan dia saja melawak, nak abang anak hang segak. Anak hang segak pergi menikah dengan aku, melawak aja. Dan laki-laki itu tidak ia diamkan kata kawannya yang demikian. Bahkan disahutnya dalam gelak-gelak dan tertawa-tawa, kata dia, aku nikahkan dia dengan kau. La ilaha illallah. Yang pak ada dukung anak kecil ni. Weh, dia kata kecil ni pun hama, aku nikahkan dengan hang. Maka sahut kawan dia dengan tertawa dan bergurau-gurau, kata dia, aku terima nikahnya.
maka sahlah budak kecil tu boleh dukung balik rumah dia. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i sah nikah walaupun budak kecil. Sah nikah. Sayyidatina Aisyah kahwin dengan Nabi umur apa? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun kahwin dengan Nabi. Umur 9 tahun baru duduk sama dengan Nabi. Jaga baik-baik benda-benda macam ni. Dan dia kata kemudian daripada itu bersurailah antara laki-laki itu dengan taulannya. Jumpa pun di taman apa permainan apa lagu tu aja, habis-habis melawak lagu tu baliklah. Dia ni pun dukung anak perempuan dia balik, kaunu pun tak mutu balik. Dia pada ingat habis situ. Maka sudahlah sah nikah itu dan jadilah anaknya itu isteri kepada kawannya tadi. Anak dia dukung balik tu bini orang dah rupanya. Itu ceritanya. Apabila mati taulannya tadi ataupun mati budak perempuan itu, maka sudahlah boleh berpesaka di antara keduanya. Kalau mati sihat melawak di taman tadi ni mati, budak ni boleh terima pesaka dia. Demikian juga kalau budak ni mati, ditakdirkan dia ada harta benda, duit ringgit dan sebagainya, kawan tadi boleh terima pesaka dia. Pasal apa? Pasal nikah sudah sah. Jadi macam tu. Dan apabila besar budak perempuan itu, ia adalah boleh dinikahkan dia dengan siapa-siapa. Tak boleh dah. Pasal dia dah jadi bini kawan tu dan majlis akad nikah dilakukan di taman permainan. Kan? Tak boleh dah kahwin dengan orang lain. Dia kata, kerana ia isteri orang. Maka hendaklah jaga-jaga saudara-saudara yang ada anak perempuan. Jangan bergurau senda nikah akan dia. Jangan melawak. Benda ni jangan melawak. Begitu. Kerana sabda Nabi SAW dalam masalah yang kita baca tadi. 3 perkara, sungguh pun jadi sungguh, bergurau pun jadi sungguh. Pertamanya nikah, keduanya talak, ketiganya rojok. Dia kata. Baik, masalah rojok sah dia dengan bergurau. Bagaimana rupa kaifiatnya. Yang kata rojok pun kalau melawak sah ni macam mana? Dia kata. Seorang ada mempunyai isteri. Yang kasih isterinya itu akan dia. Ini pula contoh rojok. Satu orang lelaki ada bini. Bini ni cukup sayang dekat lelaki dia. Tiba-tiba diceraikannya isterinya itu. Tiba-tiba suami ni cerai abang bini dia. Dalam keadaan bini punya sayang dekat lelaki. Tentang dalam dunia ni macam-macam benda pelik jadi. Hak lelaki punya sayang dekat bini, bini tak mau ke lelaki pun ada. Bini punya sayang ke laki, laki tak mau ke bini pun ada. Laki dengan bini punya sayang menyayangi dia antara satu sama lain, pak mentua tak berkenan pun ada. Macam-macam dalam dunia ni 1001 macam kalut tu ada. Ni dia nak buat contoh kat kita. Dia kata ni suami isteri. Yang isteri ni punya sayang dekat suami ni tak tahu nak abang, tapi suami punya meluat kat dia tak tahu nak abang juga. Lalu akhirnya suami cerai abang bini dia. Maka sudahlah isteri gila nak rojok dengan suaminya itu. Dia memang tak mau berpisah dengan laki dia, tapi laki dia tak mau ke dia. Jadi dia ni bila laki dia cerai dia tak bolehlah dia duduk teringat dekat laki dia. Dia sanggup buat apa saja. Janji abang jangan cerai saya. Dia sayang kat laki dia sampai macam tu. Maka diikutnya suaminya ke sana kemari. Suami dah cerai dia pun dia duduk buat ikut lagi. Balik ke rumah tengok dia ada depan pintu. La ilaha illallah, dia buat lagu tu. Suruh balik rumah mak dia, tak mau balik. Dia dua hambat laki dia sana sini. Tetapi suaminya tiada mau rojok. Laki dia kata, aku tak mau ke hang, tak reti ke? Dia jadi macam tu. Laki dia kata kat bini dia, aku dah cerai hang. Aku cerai hang pasal aku tak mau ke hang. Hang tahu dah aku tak mau ke hang, dia kata. Bini dia kata, tak tahu. Tapi saya sayang abang. Dia duduk buat bengong lagu tu. Laki dia kata kau lemah dengan hang ni, hang tak erti bahasa kan? Aku kata aku tak mau kat hang. Dia kata. Bini dia kata, tapi saya sayang abang. Kacau. Begitu keadaan dia. Maka sudahlah suami itu runsing kena ikut oleh isteri ke sana kemari. Dia pun nak lemah. Cerai dah suruh balik. Balik duk tunggu di rumah lagi, dia pun nak lemah. Maka ia pun membuat satu helah hendak menyedapkan hati isterinya, ataupun nak memberi isterinya pulang ke rumah. Maka dia pun berkata kepada isterinya, baliklah engkau dulu, aku rojok akan kamu. Dia pun nak lemah kau ni. Dia kata ni sampai aku main pejabat, hang duk ikut aku, buat apa balik duduk rumah?
Bini dia kata, saya balik di rumah, abang tak balik. Saya balik pergi tunggu apa? Dia kata, baik saya main tunggu abang di sini. Dia dah cerai dah, dia nak balik apa lagi? Dia pergi tidur rumah mak dia lah. Bini ni duk ikut dia. Dia lemah kawan ni duk ikut dia sampai ke pejabat. Dia kata, pergi balik dulu. Okey. Aku rojong hang balik lah. Dia kata tu dengan tujuan nak suruh bini balik rumah. Jangan main duk tunggu di pejabat. Bukan tujuan nak rojong betul. Dia punya tujuan tu dekat nak suruh bini ni pergi balik aja. Lemah dah tengok hang duk ikut aku ni. Maka dia kata, baliklah engkau dulu, aku rojong akan kamu. Maka sahut isterinya, baiklah, dia kata. Langsung dia pulang mensiarkan kata suaminya sudah rojong. Dia pun dengar kata laki dia dah rojong dia, lompat cepat-cepat balik ke rumah. Seronok bagi tahu habis jiran sebelah menjebelah rumah, dia kata kami baik baliklah. Dia kata. Itu ceritanya. Dan orang-orang pun bertanya kepada suaminya, mengapa engkau rojong isterimu? Kawan-kawan pejabat ni pakat dia kata, oi betul hang rojong balik. Hari itu kata meluat sampai tak sangka dah. Rojong balik. Maka jawab suami dia, bukannya aku mau rojong sungguh-sungguh, hanya aku mau sedapkan hati dia, biar dia balik ke rumah. Dia habang kat kawan pejabat dia, aku saja aja kata nak suruh dia balik. Hang gila dia duduk tunggu depan pejabat ni, tak haru aku. Dia kata, aku saja kata nak bagi dia balik aja. Itu pula suami. Maka semua perkataan suami itu tidak terpakai lagi. Apabila dia kata sudah rojong dengan sungguh ataupun tidak sungguh, dihukumkan sungguh. Walaupun dia kata dah aku bukan nak rojong betul. Di sisi syarak jadi apa? Jadi betul dah. Memang kau tu jadi bini dia balik lah. Ini tuan-tuan jaga baik-baik. Melawak kan. Tadi baru telefon mai tang tadi ni. Telefon mai, Ustaz, saya isteri nombor 3. Saya isteri nombor 3. Suami saya mai sumpah junjung Quran depan saya. Dia kata dia dah cerai dah bini hak nombor 1 dengan nombor 2. Tapi sengak-sengak dia duduk balik rumah dia batu. Jadi saya pun pasang spy. Dia kata spy saya abang, kata dia duduk balik rumah bini nombor 1 dengan nombor 2. Ni lagu mana cerita Ustaz ni? Depan saya junjung Quran. Dia kata dia cerai dah bini nombor 1 dengan bini nombor 2, cerai talak 3. Dia sumpah Quran depan saya. Dia kata ni kira lagu mana Ustaz ni? Saya kata pergi pejabat qadi ya. Saya kata Rasul, kita jawab lagu mana pun tak lagi, dia dua runyai juga. Kata kita pergi pejabat qadi. Saya ni mengajar kitab di masjid aja, saya tak ada autoriti apa dalam bab nikah kahwin tuan-tuan semua. Pergi pejabat qadi, depa nanti dengar cerita pedawai sampai habis. Kalau perlu cari saksi, depa nanti cari saksi. Depa nanti putuskan status pernikahan Cik Puan dengan suami Cik Puan ni jadi lagu mana apa semua, depa nanti cerita. Kita kata lagu tu mau senang. Pasal apa jadi gini ni? Mai depan bini nombor 1 junjung Quran, pergi depan bini nombor 2 junjung Quran, pergi depan bini nombor 3 junjung Quran, di akhirat itu dia nak junjung apa tak tahu. Apa cerita ni? Tuan-tuan, mengajilah. Agama ni kena mengaji. Agama ni kena mengaji. Tak mengaji, hak nak binasa kita. Bukan orang, hak nak binasanya kita. Begitu. Baik, satu lagi misal sah rojok dengan tiada bersungguh mau rojok pada mulanya, iaitu seperti seorang lelaki-lelaki yang ada mempunyai isteri yang bencikan akan dia, kemudian ditalakkan isterinya. Ni pula contoh satu lagi. Dia kata yang ni pula contoh lelaki-lelaki yang ada isteri, tapi isteri pula tak suka kat dia. Tadi suami tak suka kat bini, bini turut main sampai ke pejabat. Yang ni pula sebaliknya, dia ada bini tapi bini tak suka kat dia, kemudian dia talakkan isterinya oleh kerana bini tak suka kat dia. Dia taruh apa lagi? Ada bini tak suka kat kita, bini pergi duduk syok kat orang lain depan kita pun dia habaq terang-terang, dia tak berkenan kat kita. Dia kata dia menyesal menikah dengan kita, dia kata dia silap menikah dengan kita, dia kata dia mau dengan satu jantan lain. Macam ni punya ada nak tahu ke? Bila dah mai duk habaq macam tu dekat suami ni pun kata tak apa lah. Betul hang tak suka kat aku? Dia kata betul. Arah mana hang tak suka kat aku? Dia kata tak tahu nak habaq. Meluat ni tak tahu nak habaq. Dia kata okey, tak apa, cerai. Maka sudahlah isteri itu amat suka
Amat sukacitanya kerana bercerai dia dengan suaminya itu. Dia pun dengar kata suami cerai, dia lompat cepu-cepu seronok. Memang tu yang dia nak pun. Dia tak berkenan ke laki dia ni. Dia kata laki dia ni apa, cerit mata dia tengok laki dia ni tak ada yang elok. Leceh dia tengok laki dia ni, kira dia tak berkenan lah. Dia duk nampak orang lain, jantan lain, dia duk nampak elok. Dan laki dia pun dah cerai dah. Bila laki dia cerai dia, dia lompat depan laki dia ni punya seronok pasal laki dia cerai dia. Bila dilihat oleh suaminya yang demikian, maka betapalah marahnya dia. Maka ia pun datang niatnya mau mengubut isterinya itu. Lalu katanya, aku rujuk akan nikah. Dia ingat kok bini duk kata tak berkenan kat dia apa semua lagu tu lagu ni. Dia duk ingat bila dia cerai, bini ni nanti berasa menyesal lah apa ke semua. Bila dia kata aku cerai, seronok. Dia kata seronok. Kalau seronok aku nak bagi, dia tak seronok balik. Dia kata apa? Dia tak, aku rujuk hang balik. Dia kata bila rujuk jadi bini balik. Begitu. Tujuan dia bukan nak rujuk sangat. Tujuan dia pasal apa? Pasal radang tengok bini tu seronok sangat bila kena cerai. Apakala didengar oleh isterinya yang demikian itu, maka gaduhlah ia dan disiarkannya kepada orang yang suaminya telah rujuk. Dia pun tengok-tengok laki dia rujuk, dia balik, Allah punya feras ni tak tahu nak abang. Sebab dia mau laki dia cerai dia. Maka orang pun tanya kepada suaminya, betul ke engkau sudah rujuk isteri engkau itu? Maka jawab dia, bukan aku mau rujuk dengan sungguh-sungguh, hanya aku mau mengugut dia sahaja dan nak menyakiti hati dia. Suami ni kata, aku dah cerai dia dah. Saja aja aku kata aku rujuk kat dia tadi. Saja aku kata nak bagi dia sakit hati. Saja kata tu sah rujuk dia. Jadi rujuk tidak boleh buat main-main. Dia kata maka barang siapa memperbuat yang demikian, sehingga jikalau tiada tinggal sama-sama sekalipun, apabila mati salah seorang, nescaya berpesaka ia. Kalau dah rujuk, makna mati suami isteri. Bila mati suami isteri, pesaka dapat. Dan jikalau perempuan itu hendak berkahwin, nescaya tiada sah dia. Kalau perempuan ni nak pergi kahwin tak boleh dah. Pasal apa? Pasal rujuk tu dah berlaku. Dia masih isteri orang lagi. Kerana ia isteri orang lagi, dah wajib nafkah dan kiswah atas suaminya. Kiswah pakaian. Suami wajib bagi nafkah, bagi pakaian dan sebagainya. Dan berlaku antara keduanya perkara orang laki isteri. Mereka ni jadi macam laki bini balik dari segi tanggungjawab nafkah, lahir batin dan sebagainya. Bermula dalil yang demikian itu adalah hadis yang kita baca di atas tadi. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fil khulu'. Itu bab yang datang pada menyatakan khulu'. Artinya ialah ceraian suami yang sah talaknya bagi isteri dengan iwad. Yang kata khulu' ni ialah perceraian secara iwad. Iwad maksudnya ada timbal balik. Suami kata aku boleh cerai hang dengan syarat hang bagi kat aku 10,000. Cerai jenis dapat satu benda balik, dia panggil cerai dengan jalan iwad, dengan jalan timbal balik. Kalau cerai biasa, aku cerai hang, itu cerai biasa. Tapi suami ni pun cerdik. Kalau dia nak cerai biasa aja, rugilah dia belanja kahwin dulu banyak. Jadi oleh kerana hang dah tak berkenan dekat aku, dia kata Allah ni macam ni, aku boleh cerai hang dengan syarat hang boleh bayar dekat aku 10,000. Bini ni punya tak suka dekat laki ni, dia kata berapa? 10, 15 aku bayar. Dia kata kalau hang mau cerai aku 15. Dia kata kalau begitu kira 15. Kan dua-dua ni sama-sama benci. Perempuan ni pun balik jumpa adik-beradik, kutip duit sana sekupang, sini RM1, sini RM10, sana RM1,000, kutip-kutip dapat RM15,000. Mai depan qadi, dia kata ni tuan qadi, kami ni suami isteri, lah ni kami nak cerai cara khulu'. Ataupun dalam bahasa Melayu dia kata tebus talak. Suami saya minta RM15,000. Saya kata okey, ni dia duit RM15,000, dia tolak ruh di depan Tok Qadi. Qadi pun terpaksa merekodkan perceraian mereka ni dengan jalan khulu' ataupun tebus talak. Itu cerita yang kata cerai dengan cara iwad. Yang hasil ia bagi pihak suami dengan lafaz talak ataupun khulu'. Dan sudah makruf pada orang Melayu ialah tebus talak. Dia kata, ini tebus talak. Tuan-tuan Tuhan marah. Orang yang buat tebus talak ni Tuhan marah. Dan orang yang bercerai, cara tebus talak ni tak boleh balik dah sampai bila-bila. Tak boleh dah. Lepas pada tu menyesal, berasa nak menikah balik, lagu mana pun tak boleh dah.
Pasal apa? Pasal Tuhan marah sungguh dekat orang yang buat tebuih talak. Begitu. Ketahuilah saudaraku, telah ijma' ulama bahawasanya khuluk itu ada masyru'nya daripada zaman hayat Nabi SAW. Ulama semua kata zaman Nabi hidup dah jadi kes macam ni. Jadilah zaman Nabi hidup jadi kes macam ni. Bersalahan Bakar bin Abdullah Al-Muzanni At-Tabi'i kata dia tidak halal ambil sesuatu daripada isteri akan jadi iwat bagi cerainya kerana berpegang dia dengan firman Allah, fala ta'khudhu minhu syai'an. Maksudnya maka jangan ambil sekalian kamu daripada maharnya akan sesuatu. Maka datang jawab orang atasnya dengan firman Allah, fala junaha alaihima fi mafsadat bih. Maksudnya maka tiada berdosa atas keduanya pada barang yang ditebusnya dengan dia. Dan telah berlaku tebus talak itu pada masa hidup Nabi SAW. Sebagaimana datang beberapa hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan lainnya. Ini ada ulama kata tak boleh tebus talak. Tetapi sepakat jumhur ulama mengatakan ada tebus talak. Bahkan zaman Nabi berlaku benda ni. Baik. Dan Abu Isa At-Tirmizi mengeluarkan dua hadis. Pertamanya kata dia Anir Rubaiyah binti Muawiz bin Afra annaha ikhtala'at ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam aw umirat an ta'tadda bihaidah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, nama dia Rubaiyah bin Muawiz bin Afra radhiyallahu anhuma, bahawasanya telah menebus talak ia pada masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyuruh akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disuruh orang akan dia bahawa beriddah dia dengan satu haid. Ini satu orang sahabat Nabi, sahabat perempuan, nama dia Rubaiyah bin Muawiz. Dia ni Rubaiyah bin Muawiz ni, dia ni pernah jadi tak suka dekat suami dia. Dia ni perempuan, jadi tak suka dekat suami dia. Maka dia pergi jumpa Nabi SAW, dia habaq dia tak suka kat suami dia. Maka Nabi SAW menceraikan di antara mereka ni dengan cerai tebus talak. Itu satu. Dia kata keduanya, berkata Abu Isa At-Tirmizi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna imra'at Thabit bin Qais ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. Artinya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi saudara sepupunya. Banyak ingat hadis Nabi. Nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahawasanya isteri seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, telah tebus talak ia daripada suaminya pada masa hayat Nabi SAW. Maka menyuruh akan dia oleh Nabi bahawa beriddah ia dengan satu kali haid. Ni seorang sahabat Nabi, nama dia Thabit bin Qais. Bini dia jadi tak suka ke dia. Thabit ni orang baik, orang bagus, orang berakhlak, orang beragama, orang tertib, orang bagus. Bini dia jadi tak suka ke dia. Maka pergi jumpa Nabi, Nabi jalankan tebus talak di antara mereka ni. Begitu. Baik, kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Menunjukkan perihal kejadian Thabit bin Qais bercerai dengan isteri dia dengan cara tebus talak. Ini dia wamai hadis riwayat Bukhari pula. Kata dia an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'at Thabit bin Qais أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya isteri kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais Al-Ansari,
Nama isteri dia Jamilah binti Ubay bin Salul, adik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Telah datang ia kepada Nabi SAW kerana mengadukan dirinya tak suka kepada suaminya yang bernama Thabit bin Qais tadi. Ni Jamilah ni duduk tak berkenan dekat laki dia. Duduk tak berkenan dekat laki dia. Bila dia tak berkenan dekat laki dia, dia duduk habangkan laki dia. Dia kata, aku tak berkenan dah kat hang lah ni. Dengan kerana hati dah jadi tawang, laki suruh buat apa, tak buat lah. Hati tawang. Maka buat dengan kerana paksa aja, bukan kerana suka melayan suami dah. Dia dah tak berkenan dekat laki dia. Jadi dia pun orang baik, suami dia pun orang baik. Jadi dia dah jadi tawang hati dengan suami. Kalau sekiranya dia tak bagi khidmat dekat suami dia dengan hati yang redha, dia rasa dia berdosa. Tidak, dia jadi suami isteri lagi tapi tawang. Jadi dia rasa dia berdosa. Selama-lama dia rasa dia berdosa. Tidur berdosa, bangkit berdosa, berasa berdosa. Berdosa pasal dia buat macam tu kat laki dia. Jadi daripada terus duduk dalam keadaan dosa, baik bercerai. Dia duduk ingat macam tu. Dia tak tahu pasal apa, dia tak berkenan. Dia jadi tak berkenan dekat laki dia ni. Maka apabila sampai dia di depan Nabi SAW, maka berkatalah ia, perempuan ni kata ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suamiku yang bernama Thabit bin Qais itu tiada aku caci atasnya pada perangainya, dan tiada aku caci pada agamanya. Dia pun very sincere, very honest, pergi habaq depan Nabi betul-betul dia. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku tak mau kata lah laki aku ni jahat. Aku tak mau kata laki aku ni perangai tak elok. Aku tak mau kata dia ni agama dia tak elok. Sebaliknya suami aku ni perangai baik, berakhlak, agamanya baik. Suami saya ni bagus, dia kata. Kerana perangainya memang baik semuanya. Pergaulannya baik. Taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada berbuat maksiat dia. Laki aku ni memang orang baik. Taat dekat Tuhan, tak buat maksiat. Laki aku memang baik, dia kata. Tetapi aku ya Rasulullah nak bercerai dengan dia kerana takut aku yakni benci akan kufur, yakni tiada bersetentangan dua laki isteri dalam Islam. Tapi aku dah tawang hati dengan dia. Aku tak maulah dengan kerana aku tawang hati, aku tak berkhidmat dekat dia sebagai suami, dengan kerana tu aku ni jadi berdosa dalam agama. Baguslah sikit daripada hadu jadi dalam masyarakat kita lah ni. Kok jadi dalam masyarakat kita lah ni, bila dia tak berkenan dekat suami dia, dia pergi cerita buruk di pejabat qadir. Dia pergi habaq laki dia ni lagu tu lagu ni jahat lah, apalah laki dia ni, dia cerita segala keburukan yang bukan-bukan. Ni yang perempuan ni Jamilah binti Ubay bin Salul ni, dia pergi jumpa Nabi, dia habaq betul-betul, suami saya baik, perangai dia baik, akhlak dia baik, agama dia baik, maksiat dia tak buat, suami saya memang orang baik. Cuma tak apa jadi ke saya ni, saya jadi tak suka kat dia, saya jadi tawang hati dengan dia. Dengan kerana tu saya minta lah ya Rasulullah, dia kata tolonglah cerai bang kami ni. Kalau saya masih jadi isteri dia, saya berdosa banyak. Dia kata macam tu. Kerana Thabit bin Qais itu seorang yang bodoh rupa mukanya, hitam legam warna tubuhnya. Tiap-tiap kali aku pandang kepadanya, tiada datang suka aku kepadanya sekali-kali. Dengan sebab yang demikian itu, aku nak bercerai dengan dia. Dia kata aku tak berkenan kat dia ni, tak tahu pasal apa, aku tak berkenan kat dia. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita jadi benda ni, jadi. Itu sebab kalau di wilayah persekutuan kan, satu masa dulu, daftar kahwin dengan daftar cerai sama. Kata tahun tu, tahun 2000 misalan, contoh, kata tahun 2000. Daftar kahwin pada tahun 2000, katalah 5,000 perkahwinan. Cerai pun lebih kurang banyak tu juga. Pasal ni, dia jadi benda macam ni. Dia jadi. Duk tak duk jadi tak kenal. Bukan kata baru menikah yang jadi tak berkenan ni. Lama dah. Anak 5 orang, 6 orang, anak 6 orang, 7 orang. Anak ramai dah. Duk tak duk jadi tak berkenan.
Sama ada jadi tak berkenan tu kerana wujud orang ketiga ke, ataupun tak tahu pasal apa. Kadang-kadang tu dia jadi tak berkenan begitu. Benda ni berlaku. Rupa-rupanya zaman Nabi pun dah berlaku benda yang seumpama ni. Sajalah Allah nak takdirkan, nak jadikan presiden kes, nak jadikan ini satu kes rojokkan kepada kita umat kemudian. Bila tengok-tengok, oh zaman Nabi pun biasa jadi benda macam ni. Begitu. Bila didengar oleh Nabi SAW perkataan Jamilah yang demikian itu, maka bersabda Nabi, adakah suka engkau mengembalikan atasnya akan kebunnya yang jadi isi kahwinnya dengan engkau dulu? Kata Jamilah, suka aku mengembalikannya ya Rasulullah kepada dia, dan suka aku tambah lagi benda tu. Maka bersabda Nabi SAW bagi Thabit bin Qais, terimalah olehmu akan kebun kamu, dan talaklah kamu akan dia satu talak. Itu dia. Nabi kata dekat isteri dia ni, Nabi kata dulu masa hang kahwin dengan suami hang dulu, suami hang ada bagi kebun sebagai mahar, sebagai mas kawinan. Dia kata betul. Nabi kata kat isteri dia ni, mau ke tak mau, kebun yang suami hang bagi dulu ni hang bagi balik kat dia sebagai tebus talak hang dengan dia. Jawab bini dia apa? Dia kata bukan takat kebun tu, lebih pada tu pun saya sanggup bagi. Janji cerai saya dengan dia. Dijawab macam tu depan Nabi. Maka Nabi SAW pun beralih dekat suami dia. Nabi kata, lah macam ni lah Sabit, kamu cerai banglah bini kamu. Pasal apa? Nabi faham dah, kalau terus jadi suami isteri pun tak ada kebajikan dah. Sampai bila nak hidup dalam keadaan tak mesra ni? Nak hidup macam mana? Balik rumah kita tengok muka dia jadi lagu mana? Nak hidup macam mana? Depan anak-anak nak berlakon beberapa hari, depan anak-anak nak tunjuk baik, sebenarnya tak baik. Suami tidur depan televisyen, bini tidur dalam bilik. Jumpa pun tak boleh nak senyum, masa muka sedia. Depan anak gagah, sengak tak bercakap apa. Anak keluar pergi sekolah je, terajang bangku, tepalan TV kena peti ais. Nak tunggu apa lagi lah. Kalau dah sampai macam ni, Nabi kata sudahlah. Nabi kata sudahlah. Terus ada gagah lah, rumah tangga hampa pun tak boleh jalan dah. Nabi kata sudahlah, cerai banglah. Nabi kata dekat Thabit bin Qais ni, cerai banglah bini kamu ni, bagi dekat dia satu talak, dan cerai ni dengan jalan tebus talak. Begitu. Maka Thabit bin Qais pun menjatuhkan talaknya dan mengambil dia akan kebunnya kembali, menjunjung sebagaimana sabda Nabi SAW. Kata Qisqalani di dalam kitabnya yang bernama Irsyadus Sari, suruh Nabi akan Thabit bin Qais menceraikan isterinya bukannya suruh sebagai suruh wajib, bahkan ialah tunjuk kepada jalan yang lebih betul. Bukan kata mesti cerai, cuma Nabi bagi pandangan yang Nabi rasa itu pandangan paling baik. Sudahlah, terus duduklah dalam rumah tangga. Kalau sampai begini jadi, sudahlah, Nabi kata cerailah, cerai dengan jalan tebus talak. Maka banyak lagi hadis Nabi SAW yang menunjukkan perihal kejadian Thabit bin Qais bercerai laki isteri dengan jalan tebus talak di dalam Sahih Al-Bukhari, yang diriwayatkan dia dengan sanad yang banyak. Sekalian itu menunjukkan ada masyru' bercerai tebus talak dalam Islam. Sabit disyariatkan cerai dengan jalan tebus talak ni ada dalam Islam. Masalah dia kata iddah perempuan yang bercerai tebus talak itu bagaimana? Yang tu tak payah baca lah. Dia nak abang kata sama iddah lah, 3 kali suci sama. Tengok bawah tu, tebus talak itu manakah masa yang harus dikerjakan dia? Kata Khazin di dalam tafsir yang bernama Lubabu Litta'wil fi Ma'ani Tanzil, telah berkata Az-Zuhri dan An-Nakhai dan Daud. An-Nakhai ini nama sebenarnya Ibrahim bin An-Nakhai. Ibrahim bin An-Nakhai, dia guru kepada Imam Abu Hanifah. Ibrahim bin An-Nakhai, dia adalah guru kepada Imam Hanafi. Begitu. Tiada harus dikerjakan tebus talak itu melainkan pada waktu marah. Kalau nak buat tebus talak ni jangan saja-saja buatlah. Dia kata kalau betul-betul marah, masa tu nak buat tak apalah. Dan pada waktu takut yang tiada mendirikan oleh laki isteri akan hukum yang disyarakkan Allah, ataupun duk nampak tak ada jalan dah, tak ada jalan dah nak jadi baik balik di antara suami isteri ni, tak boleh dah, nak buat macam mana tak boleh dah, boleh lah buat tebus talak. Begitu.
Maka jika diperbuat tebus talak itu pada lain daripada ini kelakuan, nescaya tiada terpakai dia. Ini pendapat yang tidak diterima oleh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, buat tebus talak jalan, sah tebus talak itu. Begitu. Itu hujah dia kata tak payah baca. Turun bawah sekali tuan-tuan. Bawah sekali dia kata, dan telah berjalan oleh jumhur ulama kepada harus mengerjakan tebus talak dengan tiada nusyuz dan tiada marah, melainkan makruh kerana ada padanya memutihkan perhubungan dengan tiada sebab. Itu pendapat yang muhtamad. Jumhur ulama kata apa? Harus dibuat tebus talak. Muka sebelah tu hujah jumhur. Kita turun terus masalah tebus talak itu, adakah harus dia lebih daripada mahar? Kalau sekiranya mas kahwin katalah RM80, boleh tak buat tebus talak RM80,000? Boleh tak boleh nak buat tebus talak lebih daripada nilai mas kahwin dulu? Jawab dia boleh. Tak payah baca lah yang tu. Jawab dia boleh. Kita nak letak berapa boleh. Turun terus masalah yang berikutnya, khulu', yakni tebus talak itu adakah ia fasakh ataupun talak? Adakah ia fasakh ataupun talak? Kata Khazin di dalam tafsirnya, telah bersalahan ulama pada khulu', adakah ia fasakh ataupun talak? Maka Imam Syafi'i pada qaul yang qadim ialah fasakh. Mengikut mazhab Syafi'i, tebus talak ni sama dengan fasakh. Fasakh nikah tak boleh rujuk balik dah. Maka tebus talak tidak boleh rujuk balik. Begitu. Dan ialah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Tawus dan Ikrimah, dan dengan dialah berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq dan Abu Thur. Dan berkata Imam Syafi'i pada qaul yang jadid bahawasanya ia talak, maka ialah yang azhar. Dan ialah perkataan Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali dan Ibni Mas'ud dan Al-Hasan dan Asy-Sya'bi dan An-Nakhai dan Atha dan Sa'id bin Musayyib dan Mujahid dan Makhul dan Az-Zuhri. Dengan dialah berkata Abu Hanifah dan Malik dan Abu Sufyan dan Sufyan Ats-Tsauri. Begitu. Tapi dalam mahkamah syariah kita di Malaysia lah ni, tebus talak dia sama macam fasakh, maka tidak boleh rujuk balik. Dia pakai qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Baik, lepas ni dia masuk tajuk bab ma jaa fil mukhtali'at, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis perempuan yang menebus talak. Ini apa pula akibat yang akan menimpa perempuan-perempuan yang minta diceraikan dengan jalan tebus talak. Dia ada akibat yang akan menimpa dia. Tuan-tuan, kita dah baca banyak kali, tak baik. Tak baik bagi orang perempuan ni guna mulut dia duk minta tebus, duk minta talak daripada suami. Tak baik. Hari-hari nampak muka suami, minta suami cerai dia, minta suami cerai dia. Perempuan yang macam ni adalah perempuan yang sangat tidak baik. Ni dia nak tengok pada bulan depan bab ma jaa fil mukhtali'at, iaitu perempuan yang minta dirinya dengan jalan tebus talak. Apa hal dengan perempuan-perempuan ni semua? Wallahu a'lam. Lepas ni tuan-tuan, kita akan masuk tajuk-tajuk yang sangat menarik lah, yang perlu kita tahu. Itu maksud dia. Lepas daripada tajuk perempuan minta tebus talak ni, dia akan masuk lagi satu tajuk mudaratin nisa. Bab ma jaa fi mudaratin nisa. Mudaratin nisa, iaitu bab yang menceritakan tentang bercumbu-cumbuan dengan isteri. Ini video tak boleh ambil gambar ni. Lepas tu dia mai masuk tajuk fi rajul yas'aluhu abuhu an yutalliqa zawjatah. Ini cerita suami isteri. Okey, suami sayang kat isteri, isteri sayang kat suami. Bapak suami suruh anak jantan dia cerai buang perempuan. Ini satu bab lain pula, kan? Suami isteri okey, suami sayang kat bini, bini sayang kat suami. Tapi pak suami ni dia tak berkenan dekat menantu ni, maka dia suruh anak jantan dia cerai buang perempuan ni, tak jadi menantu dia ni. Dan benda ni berlaku kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar suruh anak dia Abdullah ni cerai buang bini, Abdullah ni jadi tak boleh terima lah, sebab dia sayang bini dia. Tapi pak dia pun bukan sebarang orang.
Jadi dalam keadaan dilema macam tu, dia pergi jumpa Nabi. Bila dia pergi jumpa Nabi, Nabi kata kat dia, cerai. Dia ada perbahasan tentang hadis tu. Kan, dia ada perbahasan tentang hadis tu. Kemudian dia mai pula satu tajuk, la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha. Tak boleh pula satu orang perempuan ni, satu orang lelaki-lelaki nak kahwin dengan dia, sedangkan lelaki-lelaki tu dah ada isteri. Maka dia kata dekat lelaki-lelaki tu, kalau kamu nak menikah dengan aku, kamu cerai bini kamu yang nombor satu. Dia ada pula tajuk tu. Kemudian dia mai lagi sampai macam-macam. Tuan-tuan, belakang ni dia mai tajuk zihar. Kan, tajuk yang kita sebut banyak kali di dalam kuliah kita, tapi kita sebut CP-CP. Dia akan mai tajuk zihar ini secara detail. Yang kata zihar ni macam mana. Kan, ada orang mai argue saya, dia kata zihar ni ustaz, dia kata kita samakan isteri kita dengan mak kita. Dia kata kalau dengan adik-beradik perempuan, dengan anak apa semua bukan zihar. Ustaz selalu piduk abang kata dengan anak pun tak boleh jadi zihar. Kita akan baca tajuk tu macam mana cerita sebenarnya. Kan, kadang-kadang kita ni bila kita kata gitu aja, dengar masuk lubang telinga ni, dia banyak pertikaian. Jadi bila kita buka kitab, kita baca hadis, kita baca cerita dia, kalau nak pertikai juga tak ada Allah lagi tak. Dia macam tu. Itu kelebihan kita apabila kita menadah kita. Baru kita tahu, oh begini rupanya penyelesaian. Jadi tuan-tuan, bab yang kita baca ni adalah bab yang sangat-sangatlah berkaitan. Pasal apa? Pasal kita ni berumah tangga belaka. Jadi bila kita berumah tangga ni, benda-benda macam ni dia akan menjadi satu benda yang kita mau tak mau kena ambil tahu. Kalau kita tak tahu, kita umpama orang yang berjalan dalam gelap, tak ada cahaya di tangan. Jalan nak kena berjalan juga. Pasal kalau kita tunggu tentu, makan tak ada, minum tak ada, apa pun tak ada. Kita nak kena berjalan. Mudah-mudahan kita sampai satu tempat yang kita boleh dapat makan minum di situ. Nak kena berjalan juga. Jadi nak berjalan ni dalam gelap dia kena ada lampu. Kalau tidak, kita jalan-jalan-jalan jatuh Telaga Buruk. Jalan-jalan-jalan jatuh Parit. Jalan-jalan-jalan macam-macam kita boleh kena kot jalan kita tu. Pijak paku, pijak kaca, macam-macam kita boleh kena. Jadi ilmu ni adalah nur, adalah cahaya. Jadi bila kita belajar, kita ada ilmu, mudah-mudahanlah ilmu tu menyuluh jalan kita. Dan mudah-mudahan ilmu tu menyuluh ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Allah golong kita dalam golongan orang yang mendapat taufik dan hidayah dia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu khutbah. Sabda Nabi di dalam khutbah itu, ayyuhan nas, akrimu ashabi wa saddaquni wa amanu bima ji'tu bihi min indillah wattaba'uhu wa amilu bihi summa khairun nasi min ba'dihim
Al-qarnul ladzina yalunahum amanu bi wattaba'u amrallah wa lam yarawni summa al-qarnul ladzina yalunahum amanu bi summa yaji'u min ba'dihim qarnun yudayyi'una as-salawat wattabi'una ash-shahawat wa yad'una ma amartuhum bih wa ya'tuna ma nahaytuhum anhu wa yaqtabisuna ad-din bi ahwa'ihim wa yura'una an-nasa bi a'malihim atau kama qala. Dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pada satu hari Nabi bagi satu khutbah. Dalam khutbah Nabi itu Nabi kata, ayyuhan nas akrimu ashabi. Nabi bangkit berdiri, Nabi bagi satu khutbah. Nabi kata, wahai manusia, muliakanlah sahabat-sahabat aku. Nabi pesan kepada manusia semua supaya muliakan sahabat-sahabat dia. Wa ahsinu ilaihim, dan berbuat baiklah kepada mereka. Kita orang Islam, adab kita dengan Nabi banyak sekali. Kalau kita buka surah Al-Hujurat, surah tu cerita pasal adab kita dengan Nabi aja. Nabi Muhammad ni kita nak panggil dia derah pun tak boleh. Nabi Muhammad ni kalau kita pergi ke rumah dia, dia duduk dalam rumah, kita ada keperluan dengan dia, kita nak panggil dia suruh keluar tak boleh. Itu adab kita orang Islam dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang kita wajib muliakan itu pesan pula pada kita. Kata dia, wahai manusia, akrimu ashabi, muliakanlah sahabat-sahabat aku. Bukan setakat kita kena muliakan Nabi, kita kena muliakan sahabat-sahabat Nabi. Wa ahsinu ilaihim, berbuat baiklah kepada mereka semua. Wa ahibbuhum, hendaklah kita timbulkan rasa kasih dan sayang pada mereka. Fa inna khairan nas ashabi, Nabi kata, maka sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah sahabat aku. Dalam banyak-banyak manusia, dalam banyak-banyak orang ini, yang paling baik ashabi, Nabi kata, ialah sahabat-sahabat aku. Allazina bu'ithu fihim, yang dikatakan sahabat aku ialah orang-orang yang dibangkitkan aku pada mereka. Nabi dibangkitkan sebagai Nabi, yang ada yang bantu Nabi ialah mereka, iaitu sahabat Nabi. Di waktu orang tak mau dekat Nabi, mereka ni mau dekat Nabi. Di waktu orang tak suka Nabi, mereka ni suka Nabi. Di waktu orang sakiti Nabi, mereka ni sakit sama dengan Nabi. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dibangkitkan. Mereka ini adalah orang-orang yang ada di keliling Nabi ketika Nabi dibangkitkan, dilantik sebagai Nabi. Fa'amanu billah, sahabat-sahabat Nabi mereka beriman dengan Allah. Wasaddaquni, Nabi kata mereka benarkan aku sampai kepada perkara yang tidak masuk akal, mereka benarkan Nabi. Bukan perkara masuk akal, benda yang tak masuk akal pun kalau Nabi kata, mereka ikut, mereka tak cakap banyak. Nabi SAW cerita, kata Nabi dibawa dalam satu perjalanan jauh daripada Makkah pergi ke Baitul Maqdis, dibawa terus sampai ke Sidratil Muntaha,
balik semula dan sampai semula di sisi Kaabah sebelum subuh. Tak ada manusia boleh percaya dengan apa yang ada masa tu, tak ada manusia boleh percaya. Sahabat Nabi percaya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi wasaddaquni, mereka benarkan aku. Wa amanu bima ji'tu bihi min indillah, dan mereka beriman dengan semua benda yang dibawa datang kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Mai ayat Quran, ayat pasal apa pun, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini sahabat Nabi. Wattaba'uhu wa amilu bih, mereka bukan setakat mengaku kata Quran itu benar, kata Nabi Muhammad itu benar, bahkan mereka ikut Nabi dan mereka beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Kemudian kata Nabi, summa khairun nasi min ba'dihim al-qarnul ladzina yalunahum, generasi yang berikutnya yang baik di sisi Allah ialah generasi yang selepas sahabat Nabi. Dah habis dah generasi sahabat, wafat habis dah generasi sahabat, generasi yang mengikut selepas itu adalah orang-orang yang baik selain daripada sahabat Nabi. Amanu bi, Nabi kata mereka beriman dengan aku. Wattaba'u amrallah, mereka ikut perintah Allah. Walam yarawni, sedangkan mereka tidak pernah tengok aku. Generasi selepas sahabat Nabi adalah generasi yang pertama tidak lihat Nabi. Kita ni generasi yang tak tahu yang keberapa dah. Tak tahu yang keberapa dah. Tak pernah tengok pun yang kata Nabi Muhammad ni. Ada orang tengok muka Datuk Ishaq Baharum. Dia main USM baru ni. Telefon cerita Ustaz yang kata Datuk Ishaq Baharum ni muka dia jernih Ustaz. Itu Datuk Ishaq Baharum, belum Nabi SAW lagi. Itu baru utusan yang mewaris utusan Nabi. Itu baru pewaris apa yang dibawa oleh Nabi. Keikhlasan dia, kesungguhan dia terpancar pada wajah dia. Apatah lagi Nabi SAW. Maka generasi yang pertama selepas sahabat Nabi adalah generasi yang mengikut perintah Allah. Walam yarawni, Nabi kata sedangkan mereka tak pernah tengok. Tak tengok Nabi, tapi orang kata ni Nabi kata, percaya terus. Tak pernah terbayang rupa Nabi macam mana, tapi orang kata ni Nabi suruh, buat terus. Maka mereka adalah orang-orang yang baik di sisi Allah. Kata Nabi, summal qarnul ladzina yalunahum, kemudian generasi selepas mereka. Selepas sahabat, dia mai satu generasi. Habis generasi ini, mai generasi lain pula. Amanu bi, mereka juga beriman dengan aku. Summa yaji'u min ba'dihim qarnun yudayyi'una as-salawat. Kemudian kata Nabi SAW, selepas generasi yang ketiga ini, mailah satu generasi yang keempat. Mereka ini adalah kumpulan manusia yang mula buat liat dengan sembahyang. Mula mailah. Generasi sahabat, alhamdulillah. Generasi selepas generasi sahabat, alhamdulillah. Generasi selepas daripada generasi selepas sahabat, alhamdulillah. Mai generasi yang berikutnya, mereka dah mula sempit dengan sembahyang. Dah mula dah berasa sembahyang ni leceh. Dah mula dah berasa sembahyang ni menyusah. Dah mula dah berasa sembahyang ni satu perintah yang membebankan dia. Wattabi'una syahawat, mereka generasi yang mengikut nafsu syahwat. Wa yada'una ma amartuhum bih wa ya'tuna ma nahaituhum anhu.
mereka menjadi kumpulan manusia yang engkar yang Tuhan suruh dan mereka buat yang Tuhan larang. Wa yaqtabisuna ad-din bi ahwaihim, mereka buat main-main dengan agama mengikut selera nafsu mereka. Wa yura'una an-nasi bi a'malihim, dan mereka dalam melakukan amal mereka lebih kepada menunjuk-nunjuk daripada beramal ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita adalah generasi yang cukup jauh dengan Nabi. 1400 tahun adalah tempoh masa yang cukup jauh. 50 tahun pun jauh, 40 tahun pun jauh. Generasi muda tak pernah tengok macam mana pahit getir yang dilalui oleh ulama dulu dalam nak mengambil kemerdekaan negara. 40 tahun ada. Kita tak tahu macam mana susahnya ulama-ulama dulu meniupkan semangat untuk membebaskan negara daripada penjajah. 40 tahun. Kalau 40 tahun kita tak tahu macam mana susahnya ulama dulu dalam meniupkan semangat menuntut kemerdekaan, bagaimana kita nak tahu susahnya Nabi SAW nak bawa Islam 1400 tahun dulu. Maka tidak heranlah manusia hari ini menjadi manusia yang tidak rasa agama ini satu benda yang bernilai, yang kalau dipegang boleh menyelamatkan dia. Maka tidak heranlah hari ini mai sekumpulan manusia yang melihat agama ni sebagai satu benda yang banyak mengacau kerja-kerja dia. Maka datanglah kumpulan manusia hari ini yang melihat agama ini sebagai satu benda yang betul-betul tidak membawa sebarang keuntungan pada dia, dunia dan akhirat dia. Maka mailah manusia hari ini yang suka mentafsirkan Quran mengikut kehendak dia dan menolak mana-mana hadis Nabi yang rasanya seperti tidak semakan dengan kehendak nafsu dia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ada menyebutkan, kata dia, kaifa bikum idza ishtamalatkum fitnah yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir yajri 'alayha an-nas yattakhidunaha sunnah idza ghayyirat wa 'umila bighayriha qila hadha munkar qala qailun famata hadha ya 'abdallah qala idza qallat umana'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat qurra'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang banyak mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Mas'ud sebut, kata dia, kaifa bikum idza ishtamalatkum fitnah, bagaimana agaknya keadaan kamu apabila kamu diliputi fitnah. Dia bercakap zaman Nabi dulu ni, zaman Nabi hidup tu. Ibnu Mas'ud kata dah. Ibnu Mas'ud kata agak-agak macam mana keadaan manusia ni apabila fitnah banyak dekat mereka. Yahramu fihal kabir, apabila orang tua-tua mula nyanyuk. Makin tua makin nyanyuk, bercakap merapu, hukum agama disenda-sendakan, merapu. Umur makin lanjut, cakap makin merapu, lagi baik jangan cakap, duduk diam. Bila bercakap, fitnah jadi. Fitnah jadi. Bila kita bercakap benda yang kita tak reti, ada orang yang lagi tak reti, ikut kita, maka berlakulah fitnah di dalam masyarakat. Ibnu Mas'ud sebut dah lama dulu. Dia kata agak-agak bagaimana keadaan kamu apabila fitnah meliputi kamu semua. Wa yarbu fiha as-saghir, orang tua-tuanya nyanyuk,
budak-budaknya pula rosak akhlak. Kerana nyanyuknya orang tua-tua, maka budak-budak hilang teraju, hilang contoh yang nak diteladani. Yajri 'alaiha an-nas yattakhizunaha sunnah. Manusia jadi keliru sehingga kan manusia ingat semua benda hak duk buat, hak orang duk buat ni sunnah belaka. Dia tak tahu dah yang mana satu sunnah Nabi, yang mana adat yang diamalkan oleh manusia, dia tak kenal. Sehingga kan manusia melihat semua benda yang ada depan mata dia sunnah. Dia kata ni semua Nabi suruh buat. Dan manusia pula dengan budaya dia tidak mau ambil tahu yang sebenarnya apa. Tak mau ambil tahu. Kira hak mana ada, buat sudah. Jangan cakap banyak. Sedap-sedap bila ada kenduri kahwin, ada bersandin. Ada pula Tok Imam duduk selawat, tarik sapu tangan, bawa pengantin naik atas pelamin. Dia kata ni sunnah. Benda ni sunnah. Dia kata pasal apa? Pasal Tok Imam buat. Takkan Tok Imam nak buat benda salah. Manusia jadi keliru. Jadi fitnah. Pasal manusia tidak bongkar yang sebenar dalam agama, tetapi manusia melihat apa yang ada di depan mata. Ibnu Mas'ud kata, cuba kamu bayangkan bagaimana keadaan ketika itu. Iza ghuyyirat wa umila bi ghairiha qila hadza munkar. Bila ada orang bangkit nak betulkan adat-adat yang tak betul ni, dia kata ini salah. Kerana hadis Nabi SAW kata macam ni, kawan hak nak perbetul itu dia anggap sebagai mungkar, sebagai salah. Punya sebatinya amalan kurafat dan sesat di dalam masyarakat, sehingga kan masyarakat melihat kesesatan dan kurafat itu benar dan kebenaran itu salah. Itulah fitnah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Qala qailun famata hadza ya Abdullah. Bila Abdullah Ibnu Mas'ud kata macam tu, satu orang sahabat lain tanya dia, bila nak jadi itu ya Abdullah? Bila tu nak jadi macam tu? Yang kata fitnah tu bila? Yang kata manusia pada zaman itu orang tua-tuanya nyanyuk, budak-budaknya rosak akhlak. Manusia buat semua benda dengan menyangka benda yang dia buat itu sunnah agama. Bangkit satu orang nak betulkan benda-benda tak betul, orang yang betul dikatakan salah. Bila nak jadi benda tu wahai Abdullah? Kata dia, iza qallat umanaukum wa kathurat umaraukum. Benda tu akan jadi apabila orang yang amanah makin kurang dan orang-orang yang berkepentingan makin ramai. Benda tu jadi. Orang yang amanah, dia pergi mengaji rata-rata tempat, dia bawa balik ilmu. Ilmu itu amanah di sisi Allah. Orang-orang yang bawa balik ilmu dan amanah, bercakap benar berdasarkan ilmu, makin kurang. Bukan dia tak tahu, dia tahu, tapi dia tidak amanah. Dia nak dapat hak sebenar tu, dia kena fikir banyak kali. Dengan mengambil sikap untuk bercakap benar, dia akan kena macam-macam. Lagi baik tu saya cakaplah. Maka orang yang amanah makin kurang. Maka kesempatan ini diambil oleh orang-orang yang berkepentingan. Orang-orang yang sanggup menjual ilmu yang ada, menawarkan sedikit kesesatan kepada manusia. Kata dia, wa qallat fuqahaukum wa kathurat qurraukum. Benda ni akan jadi, fitnah ni akan jadi apabila fuqaha, apabila orang-orang yang faham agama semakin kurang dan orang-orang